Hey, hello, assalamualaikum kepada semua cikgu-cikgu. So, hari ini saya mau share dengan cikgu-cikgu cara saya buat video PDPR menggunakan OBS. OBS ini ialah salah satu application yang mana kita boleh buat dan kita boleh kawal video kita supaya nampak lebih menarik dan dinamik kepada murid-murid kita. So, pertama sekali kita buka dulu kita punya browser dan kita akan type di situ OBS Studio. Okay, ini dia punya website dia, obsproject.com. So, klik dan install lah mana-mana satu sini, ikut cikgu-cikgu punya operating system lah. So, saya Windows, saya akan klik Windows ni, nanti klik, dia akan auto download dan kemudian cikgu-cikgu terus install lah. Okay, kemudian sudah install, nanti kita akan buka OBS itu. Okay, ini ialah contoh saya punya OBS yang saya gunakan lah. Di sini, kalau kita tengok di sini kan, kita ada scenes, kita ada sources. Okay. Dua benda ini penting untuk kita gunakan lah. Scenes ini, dia umpama kita punya file. Okay. Dan kemudian sources ini ialah isi kandungan file tersebut lah. So, macam saya ni buat di sini Gmeet kan. So, ini saya punya file tunggu dan saya punya isi kandungan dia di sini. Saya punya suara, audio input dan saya punya gambar inilah. Tunggu sebentar lah. Okay. Dan file yang kedua ialah Gtalk yang mana di sini saya akan buat intro ataupun set induksi kita lah. Yang mana di dalam sini ni ada saya punya webcam di tengah sini. Nanti muka saya besar di sini. Kemudian yang ini saya punya background lah. Okay. Dan kemudian barulah saya akan buat present. Okay. Present di sini saya akan letakkan saya punya PowerPoint. Okay. Ataupun mana-mana video. Dan sini bahagian sini saya akan letak saya punya muka lah kecil saja. Okay, so saya tunjukkan macam mana kita mau buat ini, tapi mula-mula sekali kita kena buat dulu background dia lah untuk supaya lebih menarikkan. Okay, so buka PowerPoint tu, kalau saya lah, saya guna PowerPoint saja. Cikgu-cikgu mungkin boleh gunakan application lain, mungkin Canva kan. Saya tengok ramai cikgu-cikgu yang mahir gunakan Canva sudah, so boleh gunakan tu lah. So ini saya tunjukkan sekejap sahaja cara dia mau buatkan. So background, kita ambil saja design. Ini contoh lah, cikgu-cikgu boleh gunakan creativity masing-masing. Saya ambil yang inilah contoh ataupun hijau lah saya ambil. So saya letakkan saja dulu. Ini untuk kita punya set induksi tadi kan, intro. Saya letaklah sahaja satu kotak sini. Nanti kotak ini saya akan letakkan saya punya muka di sini untuk bertegur sapa dengan murid-murid lah. So, size kotak ni tidak kisahlah, mana-mana cikgu saja, mau besar kah, mau kecil kah, terpulang. Okay, yang penting dia ada kotak. Dan kemudian cikgu-cikgu boleh format dia, letaklah apa-apa di sini. Shape effect, okay, glow lah, okay. Okay, dan kita buka kembali OBS kita ni. So, saya akan buat yang baru sini ya. Ini yang saya sudah buatkan. So, pertama sekali, bila cikgu-cikgu buka OBS yang baru install tu, dia akan kosong di sini. Okay, dia cuma ada satu sajalah scenes, tapi saya sudah buang. So di sini kalau cikgu mau buat file cikgu kan, buat saja add tu, tambah di bawah ni. Kemudian kalau saya suka buat divider untuk file tu lah. Okay, macam cikgu boleh nampak sini kan, saya ada Gmeet. So kita buat divider dulu. Cikgu-cikgu boleh buatlah apa-apa saja nama. Ini saya buat tutorial. Okay, buat divider. Selepas buat divider, sources kita sini, kita punya isi kandungan file tu akan kosong lah. Sebab ini file yang baru kan, kita buka file baru kosong. So, yang di bahagian sini, cikgu-cikgu tak payahlah isi dulu. Sebab ini kita punya divider sahaja. So, kita buat lagi satu scenes. Okay, ini scenes kita akan buat ialah macam saya tadi, tunggu. Okay, saya tulis sini wait lah. Okay. Dia tidak boleh sama nama file kita tu. Kalau sudah ada nama tunggu, kalau kita mau buat lagi, tidak dapat tu. So, kita kena buat nama lain lah. Saya tulis sini wait. Okay. Dan saya sudah buka file wait. Kita akan isikan dalam file itu. Yang pertama sekali kita punya gambar lah. Okay, background kita tu. So, di sini ada banyak sini kan. Ada audio, ada browser, okay, display. Kita akan pilih image. Okay. Dan kalau cikgu-cikgu baru buka, cikgu-cikgu kena bagi nama dia lah. Okay. So,
saya akan tunjukkan juga. Yang di bawah ini adalah add existing, ini yang telah saya buat. Oke, so kita bagi nama sini tuto wait. Oke, sama juga di dalam file kita tuh, dalam sources kita tuh, dia tidak boleh nama yang sama juga lah. Nama yang sama dengan file pun tidak boleh. So kita kena bagi dia nama yang lain. So saya bagi nama tuto wait. Oke, kemudian keluar tab ini, image file, kita akan buka dan locate lah di mana yang cikgu-cikgu punya background yang telah cikgu-cikgu buat tu. Saya letak dalam file overlay. Ya, sini ialah yang contoh yang saya sudah buat lah. So, background tu, ini ialah tunggu kan. So, saya akan pilih tunggu sini. Okay. Dapat macam gini. Tekan OK saja. Okay. So, ini yang telah saya buat. Kemudian, kita sudah ada background kita. Kita akan letak lagi kita punya microphone. Okay, tujuan dia supaya nanti kalau murid-murid kita masukkan, nanti dia tidak keliru lah. Betul kan nih, cikgu ni punya kelas ni hidup kah tidak dia punya Google Meet ni kan. So kita letak kita punya mikrofon, so boleh bercakap lah dengan murid tu kan. Okay, so macam saya sudah ada mikrofon. Okay, kalau cikgu-cikgu nanti tulislah mikrofon cikgu lah, nama apa-apa pun boleh. Saya sudah ada, so saya letak saja mic ni, saya tidak tukar pun. Okay. Okay, so saya sudah letak ni mic. Nanti saya boleh bercakap lah dengan murid tu. Okay, so file yang pertama iaitu wait kita sudah buat. Dan isi kandungan file dia pun cukup dua ni kita sudah buat. Kemudian kita buka lagi file baru. Kita punya file set induksi. So saya type lah set induksi. Okay. File yang kedua yang mana nanti kita akan bercerita dengan murid apa yang akan mereka belajar hari ini kan. So buka file baru, kosong. File itu kita akan letakkan, yang pertama sekali kita letak dulu kita punya background. Oke, macam saya sudah ada di sini kan. Saya buat baru kan, tuto induksi lah. Oke. Sama juga lah macam tadi, kita browse dan kita akan pergi klik kita punya background untuk induksi itu. So, saya punya background untuk induksi. Keluar macam ni, tekan OK. Dan nanti di sini kita akan letak kita punya kamera. Dan di sini cikgu-cikgu boleh letak juga lah nama-nama cikgu-cikgu tu kan. Awal-awal lah buat di Canva ataupun mana-mana application yang cikgu mahir. Di PowerPoint macam saya pun jadi sudah tu. So letak nama kah, hias-hias lah ikut kreativiti masing-masing. Saya biarkan saja kosong sini. So di sini kita letak kamera nanti. So apa akan kita buat di sini ialah kita buka lagi kertas baru di dalam file kita tu. Kita akan pilih ini, video capture device. Okay. So, tekan video capture device. Dan cikgu-cikgu bagi nama lah untuk webcam kah, kamera kah, telefon kah. Okay. So, saya sudah ada buat. Okay. Saya letak saya punya kamera. Okay. Di sini kamera saya tidak keluar lah. Sebab saya tengah guna kamera saya di bawah sini kan. So, nanti saya akan tutup yang ini dan tunjukkan semula yang di sini. So, yang saya mau bagi tahu di sini kan cikgu-cikgu, pastikan di dalam kita punya file itu susunan sources ini sangat penting tahu. Pasal apa? Tuto induksi itu ialah background. Kemudian yang saya punya ni M50 ni ialah saya punya kamera. Kalau cikgu-cikgu letak kamera di bawah, kemudian background di atas, dia akan tutup kita punya kamera tu. Okay? Sama macam kita letak dalam file lah kan. Kalau kita letak dia duluan di bawah, kemudian kita ada kertas baru di atas, tertutup lah kan yang kita punya di bawah tu kan, file di bawah tu kan. So, kita letakkan kita punya kamera tu di atas. Saya lupa, kita kena letak juga kita punya microphone tadi. So, letak lagi ini, audio input capture. Dan pilihlah mic. Okay. Mic, kedudukan dia tidak kisah di mana, sebab ini cuma suara. Okay. Dia tidak melibatkan gambar cikgu-cikgu. Tapi saya suka juga letak dia di bawah lah. Pastikan tu kamera di atas sekali lah. Okay. Settle sudah. 3 benda ini sahaja yang kita perlu ada di dalam file set induksi. Kemudian kita akan buka lagi scenes tu. Dan kita akan buka lagi file baru kita. Iaitu mengajar. Teach tutorial. Okay. Samalah file baru. Jadi kosong. Kita akan letakkan dulu kita punya image, kita punya background, teach tutorial.
Okay. Nama tak boleh sama tu Saya silap tadi, saya letak. Okay. Di set induksi tadi saya letak ini, saya tukar dulu. Talking ini, tengah-tengah sikit. Okay, so inilah yang akan saya cakap nanti. So ini teach tutorial lah. Nanti di sini saya akan letak kamera saya lah. Okay. Kedua, kita letaklah kita punya video capture lagi. Saya sudah buat. Nanti kalau cikgu-cikgu sudah buatkan first, terus dia ada di add existing tu. So nak payah lagi bagi nama balik-balik lah. Pakai sahaja yang kamera tu kan. Okay. Dan kemudian sama juga macam tadi, kita akan letakkan kita punya audio input capture. Okay. Macam tu sahaja. Okay. Settle kita punya teaching. Okay. So kita ada di sini. 3 ni jugalah sama macam set induksi tadi. Sebenarnya settle sudah ni. Cikgu-cikgu cuma perlu 3 file ini saja. Tunggu set induksi dengan mengajar. Tapi saya akan bagi ekstra lagi, iaitu sekiranya cikgu-cikgu ada urusan sekejap kan dan perlukan murid tu tunggu sekejap. Ataupun kita mau bagi murid tu berehat sekejap. So kita tambah lagi satu file baru. Kita tulis itu wait. Okay. Wait sudah ada. Kita be right back lah. Okay. Be right back saya rasa macam sudah ada. Ini saya sudah pakai. Okay. Be right back tutorial. Okay. Ini file baru. So kita akan letakkan untuk be right back ni sebab kita cuma mau tunggu sekejap saja kan. Suruh murid tunggu sekejap. BRB tutorial. Okay. Bagi nama baru. Saya pilih yang ini. Rehat ini. Ini saya buat juga ekstra tadi. So, kita klik inilah nanti. Jadi, kita akan berehatlah sebentar. Ini cuma kita bagi image saja, background saja pun sudah cukup. Kalau cikgu-cikgu mau tambah suara pun boleh jugalah. Oke, terpulanglah file cikgu kan nanti. Oke, so settle sudah nih. Oke. Dan saya akan tunjukkan macam mana kita mau gunakan nih. Saya tutup dulu kamera ni dan kita akan kembali di OBS ini ya. Sekarang ada sudah muka saya di sini, kamera saya. So saya belum edit lagi kan yang ini. So nanti bila kamera tu ada sini, cikgu-cikgu boleh drag dia pergi mana-mana bahagian screen. Oke, kita letak sini dan kita boleh bagi dia besar. Oke, besar atau kecil suka hati cikgu lah. Oke, kemudian kalau mau bagi sama betul dengan kotak yang di belakang ni, cikgu-cikgu boleh crop bahagian ni kan dengan cara tekan alternate pada keyboard cikgu-cikgu. Saya tekan alternate dan saya boleh crop dia. Sama ada cikgu mau crop macam gini kah? Oke. Bagi ngam-ngam dengan tu. Oke, ini ialah kamera kita, jadi so kita akan bercakap dengan murid-murid sini bagi tahu apa yang mereka akan belajar. Oke. So selepas cikgu-cikgu edit tu kan, jangan lupa untuk lock yang di bahagian sources sini. Tujuan kita lock tu supaya kita secara tidak sengaja teralih lah, okay? Kemudian kita akan pergi lagi kita punya file teaching, okay? Sama jugalah dia punya kamera saya belum edit lagi, saya belum letak lagi pergi mana-mana. So saya akan letak nih bagi kecil lah, okay? Bagi kecil saja. Okay, kalau nak muat macam ni kan, macam tadilah kita tekan alternate. Dan kita pergi crop lah. Saya akan crop di sini macam ni. Bagi ngam-ngam kerusi. Okay. Dan bagi besar sikit. Macam ni. Letak sini lah contohnya. So di sini kita akan letak kita punya PowerPoint. Next ialah kita akan letak kita punya PowerPoint di sini. Okay. PowerPoint kah, browser kah, boleh juga tu. Terpulang mana-mana. Saya akan tunjukkan yang PowerPoint dulu . So kita akan buka dulu PowerPoint. Kita kena buka dulu PowerPoint. Saya ambil yang inilah yang saya sudah buat ni. Oke. Contoh ini ya. Buka dulu. Selepas kita buka, biarkan dia macam ni. Ataupun cikgu-cikgu mau letak dia di tepi pun boleh. Dan buka lagi satu sebelah ni, OBS di sebelah. Boleh juga. Selepas kita buka tu, kita pergi lagi di file yang teach tutorial tu kan. Kita akan letak lagi kertas yang baru. Kita akan letak kertas ini, window capture. Oke. Window capture, saya letak sini presentation sudah, present tutorial. Oke.
barulah dia akan keluar sini. Okay. Ataupun kalau cikgu-cikgu mau tunjuk yang lain, bolehlah pilih sini nanti. Kalau ada PowerPoint yang lain kan, pilih saja sini. Okay. Letak saja. Okay. So ini tidak sebesar kita punya kotak kan. So tak payah risau, kita akan tekan alternate pada keyboard dan kita akan potong. Tak payahlah bagi tunjuk murid yang ini kan. Tak payahlah kita mau tekan present di PowerPoint kan. Kita cuma letak yang bahagian tepi itu saja. Tutup semua yang lain. Crop saja. Oke, bila sudah crop macam ni, kita kasih besar. Oke. Ikutlah size tu. Kalau nak ngam size tu pun adjust lah. Oke, so sudah adjust. Jadi, kalau sudah begini kan, kalau kita mau tukar, kita klik saja di bahagian yang PowerPoint kita letak di sebelah tu. So, nanti dia akan tukar sendiri. Oke. Macam tu sahaja. Tips lagi, kalau cikgu-cikgu mau menulis di sini kan, macam saya sini kan, cikgu-cikgu kena activate ini tab draw sini. Oke. Dan tekan OK. Macam tu saja, nanti dia akan muncul di sini. So, dapatlah tulis. Oke. Tekan sini, draw, dan tulislah. Oke. Saya gunakan mouse sahaja. Oke, ni. Oke, kalau cikgu-cikgu alih ni kan, dia akan ikut juga. Oke. So, kalau dia beralih, cikgu-cikgu jangan risau, nanti cikgu-cikgu edit baliklah. Oke. Buka baliklah. Oke. Kalau cikgu-cikgu mau macam tadi, letak balik dia. Sebab apa? Sebab apa dia begitu kan? Sebab dia ambil yang ini, bah. Nampak nih garisan kuning nih, dia ambil yang di sini. Oke, so kalau ini berubah, pergi tepi sini, dia akan ikut juga lah berubah. So, saya letak balik. Letak balik, dia akan jadi macam tu juga. Edit sikit. Oke. Cantikkan dia sikit. Oke, macam tu sajalah. So, nanti cikgu-cikgu kalau mau tulis kah, mau tukar slide kah, di sini saja. Oke. Ataupun mau pindah sebelah sini kah, mana-mana lah. Oke. Habis sudah di situ. Oke, tips yang seterusnya, kalau cikgu-cikgu mau share YouTube video, oke, ataupun apa-apa yang daripada internet kan, selain daripada gunakan ni, saya tutup dulu ni, oke, cikgu-cikgu gunakan window capture juga, dan type di sini mungkin browser, oke, dan cikgu-cikgu pilihlah window tu, instead of pilih yang PowerPoint tadi kan, pilih yang kita punya Chrome lah, okay? Ataupun apa-apa browser yang cikgu-cikgu guna lah. Okay, so saya tunjukkan ini, saya tunjukkan Chrome lah. Adjust balik ni. Okay. So, besarkan, dan sama juga lah, tak payahlah tunjuk dengan murid-murid cikgu-cikgu punya bookmark ni kan, kita buang lah dia, kita crop dia. Okay, bagi dia nampak yang ini sajalah, kita punya apa yang kita mau bagi murid tengok tu sajalah kita bagi tengok, yang tidak important macam kita punya bookmark tu tak payahlah. Okay, so macam ni lah. So nanti kalau cikgu-cikgu mau adjust ni, sama macam PowerPoint tadi, saya letak atas sini ya. Cikgu-cikgu cuma perlu scroll saja. Tengok, dia sudah scroll sendiri kan. Oke, saya letak tepi sinilah. Oke, scroll saja. Nanti dia akan automatic scroll. Sama macam PowerPoint tadi itulah. Oke, nih saya mau tunjukkan nih, kalau kita mau mula sudah kita punya Google Meet tuh. Oke, saya bagi kecil dulu. Saya buat begini. Setup saya macam ni lah. Oke, saya cuma ada satu screen. Kalau ada dua screen, bolehlah besar sikit. So, yang pentingnya di OBS ini kita boleh klik kita punya file-file tadi itu. Yang ini kita mau tengok muka murid, dan sini bahagian yang saya mau tulis lah. Bagi kecil pun boleh juga tuh, tidak masalah. Now, next ialah saya mau share macam mana kalau kita mau activate Google Meet dan activate OBS ni di dalam Google Meet tersebut. Okay, so kita mulalah kita punya meeting. Okay. Baik, mula-mula meeting tu, cikgu-cikgu akan nampak yang begini. Okay. Mula-mula ni, tekan ni dulu option ni, dan pergi kepada settings.
Audio, pastikan cikgu-cikgu pilih audio mikrofon cikgu-cikgu lah. Dan pilihlah ni noise cancellation supaya cuma suara cikgu saja yang dapat murid dengar lah. Kemudian yang penting di sini video ni. Video ni, kamera ni kita pilih OBS Virtual Camera. Jangan pilih cikgu-cikgu punya webcam pula. Okay, OBS Virtual Camera. Sebab kita mau guna OBS kan. Dan resolution dan receive dengan send pastikan maksimum lah. Okay. Settle di situ. Saya kasih kecil balik sini. Letak di bawah. Ini tujuannya cuma mau tengok muka murid saja nih. Dan kita start kita punya virtual camera di OBS tu. Okay, start. Jadi nampak macam ni. So, sini terbalik kan. Okay. Jangan risau kalau dia terbalik. Pasal, cikgu-cikgu saja yang nampak terbalik nih. Murid-murid tu, dia akan nampak yang macam di OBS nih. Okay. Apa yang daripada hujung sini ke hujung sini, itulah murid nampak. Okay, walaupun saya kasih kecil, tapi murid akan nampak sebesar-besar yang dia punya size screen dia lah. Okay, so jangan risau kalau ini kecil, tidak masalah. Next ialah kalau cikgu-cikgu mau record. Okay, kalau biasanya record kita gunakan di sini kan, record meeting sini kan. So kalau kita gunakan OBS, kita tidak payah gunakan record meeting tuh. Kita gunakan di sini, start recording yang ada di OBS ini. Okay, so saya tunjuklah. Tekan saja start. Nanti saya tunjukkan dia punya hasil dia. Oke. Jadi flow dia macam gini lah. Oke, wait dulu. Sudah bagi link dengan murid-murid. Kita tekan sini dulu. Pastikan murid-murid itu tunggu dulu. Pastikan juga yang kita punya mic tuh sebelum kita mula tuh kan kita tutup dulu lah. Oke, ini saya punya mic. Kita kasih silent dulu lah. Dan bila murid sudah full, sudah set time, barulah kita pergi kepada set induksi. Di sini nampak oke kan? Oke, sini nampak terbalik. Oke, jadi jangan risau tuh, tidak masalah. So kita cakaplah dengan murid dan selepas kita bagi induksi, barulah kita akan pergi kepada teaching kita. So teaching nih, tengok macam saya nih. Tadi saya tunjukkan yang browser tuh kan. So saya tutup tuh browser, saya buka balik nih yang presentation tadi tuh. Nampak sini kan yang dia sengit ke tepi sini kan, ada ruang sini kan. Jangan lupa adjust awal-awal lah. Sebab saya tadi letak ini di sebelah kiri kan. Kemudian saya sekarang letak di sebelah kanan. Saya tidak adjust lagi tadi. So kita adjust dulu, quick adjust sebelum tunjuk dengan murid. Oke, dan kita akan mulalah mengajar di sini, tulis kah ataupun kalau mau tunjuk video kan di YouTube kan. Kita tukarlah. Tutup yang present tutorial, kita buka yang teaching nih. Muka saya sini dan seterusnya. Nanti cikgu-cikgu bukalah YouTube tuh kan, dan show lah mereka video tuh. So ini saya tutup nih, keliru nanti saya present tutorial, and then be right back kalau cikgu-cikgu mau berehat sebentar kan. Oke, kalau sudah habis, buka baliklah set induksi dan bye-bye lah murid-murid tuh kan. Oke, kemudian tutup tuh, jangan lupa tutup kita punya Google Meet. Lepas itu tutup kita punya virtual camera. Oke, saya tutup so dia akan tutup terus lah. Saya tutup nih dulu. Kemudian saya akan stop recording. Oke, saya akan tunjukkan hasil recording tuh. Untuk cikgu-cikgu tengok di mana sudah video yang kita record tuh kan. Dia ada di sini. Kita pergi dulu settings. Kemudian kita pergi output. Dia ada di sini. Oke, username cikgu dan di video lah. Oke, di sini saya punya video tuh kan. So, tekan saja start. Nanti saya tunjukkan dia punya hasil dia. Oke. Sebut. Oke, inilah yang video tuh. Dan selepas boleh nampak dia tidak terbalik langsung. Buang di atas. Kalau di sini nampak yang ini. Oke, Google Meet. Video tuh tidak terbalik langsung dan dia jadi macam normal semula. So, jangan risau kalau cikgu-cikgu record di Google Meet tadi kan, saya rasa dia akan record yang terbalik tuh. Saya tidak pernah cobalah. Saya terus coba record di OBS saja. So, kalau cikgu mau record untuk upload semula ke YouTube kah atau mana-mana tempat kan, buat macam tu sahaja, oke? Sampai di sini saja video saya pada hari ini. So, saya harap video ini bermanfaat kepada cikgu-cikgu. Sekiranya ada apa-apa soalan, cikgu-cikgu boleh tanya di ruang komen di bawah. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.